Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuriliana Syafika binti Mamat, penembur metrik 279948. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan sebuah pendekatan yang bersifat fenomenologis eksistensial yang berdasarkan bahawa setiap individu harus memahami konteks hubungannya dengan persekitarannya. Matlamat asalnya supaya klien memperolehi kesedaran dengan pengalaman yang telah dialaminya dan bagaimana mereka harus melakukannya. Jika kesedaran ini ada dalam diri individu, sudah pasti perubahan akan berlaku secara automatiknya. Friedrich Perls merupakan pengasas utama teori Gestalt. Walaupun Perls telah dipengaruhi oleh konsep psikoanalisis, beliau mengambil isu dengan teori Freud mengenai beberapa alasan, sedangkan pandangan Freud tentang manusia pada asas mekanistik. Objektif tugasan ini adalah untuk memperkenalkan dan menerangkan secara ringkas kepada pembaca mengenai salah satu pendekatan teori dalam amalan kausli, iaitu teori Gestalt. Melalui penerangan ini, kami berharap agar pembaca dapat memahami dan menguasai apa yang dimaksudkan dengan Gestalt. Pembaca juga dapat mempelajari mengenai sejarah dan latar belakang pengasas teori Gestalt. Dengan mengetahui lebih jelas tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunseling, serta peranan kaunselor dan klien menurut terapi Gestalt dalam terapi kaunseling. Kami berharap agar pembaca dapat mengaplikasikan pendekatan Gestalt dalam kehidupan masing-masing. Friedrich Perls, atau lebih dikenali sebagai Fritz Perls, dan beberapa orang individu lain mempunyai pengaruh ke atas pemikiran Perls, contohnya Alfred Adler dan William Glasser. Perls dilahirkan pada tahun 1893 di Berlin dan merupakan anak tunggal dalam keluarga kelas menengah. Dalam tahun 1951, Perls dan isterinya Laura telah berhijrah ke New York dan telah menerbitkan sebuah buku, Terapi Gestalt Assessment and Growth in the Human Personality. Pandangan Gestalt terhadap sifat-sifat manusia berakar pada falsafah, fenomenologi dan teori bidang pengetahuan yang tulen adalah hasil daripada apa yang terbukti dalam setiap pengalaman para pengamal. Terapi Gestalt ini bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap hubungan seseorang individu dengan alam sekeliling. Hubungan ini yang terdiri daripada dunia luaran dan dalaman seseorang individu. Menurut Egan 2010, klien perlu berdiri sendiri, berdikari dan menangani masalah kehidupan mereka sendiri. Gaya Perls yang telah melakukan terapi ini melibatkan dua agenda peribadinya, seperti memindahkan klien dari sokongan alam sekitar kepada sokongan diri dan mengintegrasikan semula bahagian kepribadian seseorang yang tidak digemari. Terapi Gestalt juga menyediakan peluang untuk kesedaran itu disokong dan dipulihkan. Ahli terapi perlu memerhati pengalaman dan kepercayaan klien dalam proses ini. Hal ini dapat membantu klien bergerak ke arah meningkatkan kesedaran dalam hubungan alam sekitar. Oleh itu, wujudnya hubungan antara manusia dengan persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eleanor Syafika binti Nur Syam, nombor metrik 27888. Hari ini saya akan membentangkan tugasan berkumpulan kami, iaitu andaian asas dan prinsip teori. Andaian asas iaitu individu mempunyai keupayaan untuk mengawal diri mereka apabila mereka menyadari apa yang berlaku di sekeliling mereka. Seterusnya adalah prinsip teori. Yang pertama iaitu prinsip kesamaan, iaitu merupakan unsur-unsur yang berada dalam satu arah yang sama dan cenderung akan dipersepsi sebagai gambar rajah atas suatu bentuk tertentu, di mana ia berlaku apabila objek tersebut kelihatan sama antara satu sama lain. Yang kedua adalah prinsip kesepaduan, iaitu berlaku kerana bentuk tiga segi yang terdapat di bawah simbol gagak kelihatan sama ada dalam bentuk sunburst. Ianya dipanggil sebagai anomali apabila ia tidak sama dengan
orang lain. Sebaliknya, apabila berlaku kesepadan objek tersebut dapat dilihat. Seterusnya adalah prinsip kesinambungan, iaitu berlaku apabila mata yang dikumpulkan akan bergerak apabila satu objek bergerak ke objek yang lain. Yang terakhir adalah prinsip penutupan, iaitu apabila seseorang yang cenderung akan mengisi setiap kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Prinsip ini berlaku apabila satu objek yang tidak sempurna ataupun satu ruang yang tidak ditutup secara lengkap. Seterusnya adalah matlamat teori. Berdasarkan teori Gestalt yang telah kami kaji, saya dapati teori tersebut ialah dapat membantu seseorang individu ataupun klien untuk mengenali dirinya dengan sepenuhnya tanpa perlu sesuaikan diri dan kehidupan dengan persekitaran luar. Yang kedua adalah memberi kesedaran kepada klien tersebut bahawa mereka punya tanggungjawab yang harus mereka lakukan dalam hal ini, kerana teori dan terapi ini akan cuba untuk membentuk individu tersebut menjadi lebih berdikari untuk melakukan segala perkara dengan lebih baik dan tidak seperti yang disangkakan oleh mereka. Akhir sekali, matlamat teori ialah membantu seseorang individu tersebut untuk merasai nikmat kehidupan yang lebih sempurna. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam teori Gestalt ini akan memberi kesedaran bahawa setiap orang mampu untuk mengharungi segala cabaran demi mengembangkan potensi dalam diri mereka dan menjadikan diri dan kehidupan dengan lebih sempurna. Seterusnya adalah peranan kaunselor. Terdapat beberapa peranan kaunselor di dalam teori Gestalt ini. Yang pertama, membantu klien meningkatkan kesedaran diri bagi memudahkan proses-proses klien untuk menerima tanggungjawabnya. Dalam hal ini, kaunselor mestilah berusaha untuk bantu klien mengenali dirinya terlebih dahulu dengan mempelajari mengenai kliennya dalam situasi di sini dan sekarang. Kaunselor boleh membuat penelitian bahasa psikosomatik klien yang tersembunyi daripada sebalik kenyataannya. Yang terakhir adalah kaunselor perlu menggunakan emosinya agar lebih sensitif dan peka terhadap masalah yang diceritakan oleh klien. Hal ini juga akan memberi keyakinan kepada klien untuk meluahkan apa yang mereka rasai apabila mereka merasakan bahawa mereka amat difahami oleh kaunselor tersebut. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izni binti Banan. Nombor matrik saya 279196. Kali ini saya akan menerangkan proses teori berdasarkan teori Gestalt. Proses teori ini dilakukan untuk mengelak salah faham klien terhadap sesi yang akan dilakukan. Antara proses berdasarkan teori Gestalt adalah segala bentuk penyataan atau cadangan yang dinyatakan oleh kaunselor adalah tidak bersifat arahan, perintah atau paksaan. Selain itu, pernyataan atau cadangan yang diutarakan oleh kaunselor adalah sekadar cadangan dan apa keputusan yang dinyatakan oleh klien adalah muktamad, kerana ia sudah menjadi pilihan klien itu sendiri untuk menilai cadangan yang dibawa oleh kaunselor itu sama ada ia menerima atau menolak usul yang dicadangkan oleh kaunselor tersebut. Jika sekiranya cadangan yang diunsurkan oleh kaunselor tersebut diterima, maka klien atau individu tersebut akan mempunyai pilihan untuk meneruskan apa-apa aktiviti yang dicadangkan oleh kaunselor dan boleh menarik diri dari meneruskannya jika sudah lagi tidak berminat dengan terapi tersebut. Oleh itu, penegasan yang sewajarnya dilakukan oleh seorang kaunselor itu adalah perlulah mempunyai ilmu dan pengalaman dan kemahiran yang secukupnya bagi menjalani terapi Gestalt ini. Hal ini bukan sahaja bagi melancarkan proses terapi ini, malah ia membantu kaunselor tersebut
untuk lebih maju dan bergerak pada masa hadapan. Seterusnya saya akan menerangkan teknik teori berdasarkan teori Gestalt. Teori ini mempunyai 3 teknik, iaitu eksperimen, pernyataan dan konfrontasi. Eksperimen mempunyai 3 cara atau 3 teknik yang berlainan, iaitu yang pertama adalah permainan berdialog. Permainan berdialog di mana ia memerlukan 2 buah kerusi yang digunakan bagi mewakilkan perasaan negatif dan positif klien. Hal ini dijelaskan lagi dengan klien perlu menyuarakan tentang diri mereka dari perspektif kerusi yang didudukinya. Selain itu, teknik making the round. Kebiasaan teknik ini dilakukan dalam kaunseling kelompok dan dilakukan secara berkeliling serta memerlukan kejujuran antara satu sama lain. Seterusnya adalah teknik raptai. Teknik ini hanya memerlukan komunikasi 2 hala antara kaunselor dengan klien itu sendiri. Di samping kaunselor mencari jalan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan teknik teori yang kedua di dalam teori Gestalt ini adalah teknik penyataan. Teknik penyataan ini juga mempunyai 3 teknik utama, iaitu permainan sayalah yang bertanggungjawab, di mana permainan atau taktik ini memerlukan klien untuk bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dia lakukan tanpa perlu menyalahkan individu lain di atas masalah dan permasalahan diri sendiri. Selain itu, teknik soalan apa dan bagaimana. Teknik soalan apa dan bagaimana ini memerlukan klien untuk mengimbas kembali setiap memori dan pengalaman yang pernah dilaluinya serta membawanya ke masa kini untuk diperjelaskan lagi kepada kaunselor. Maka dengan ini, kaunselor dapat menyelidiki apa yang dialami oleh klien. Seterusnya, teknik mimpi. Teknik mimpi adalah salah satu teknik memerlukan klien untuk mengingati setiap kelakuan, pengalaman dan tingkah laku yang berkemungkinan dianggap biasa oleh klien, namun ia memberi kesan terhadap masalah yang dialami oleh klien pada masa kini. Seterusnya dan yang terakhir adalah teknik berdasarkan teori Gestalt, itu adalah konfrontasi. Konfrontasi adalah satu keadaan di mana klien betul-betul bersedia untuk menjalani sesi bersama kaunselor dan memerlukan kejujuran dan kebersamaan yang tinggi bersama kaunselor tersebut, dan ia membantu kaunselor untuk memahami klien dengan lebih lagi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep teori. Konsep teori Gestalt terdapat 2 jenis, iaitu konsep sekarang. Konsep sekarang ini adalah konsep di mana keadaan yang dilalui pada saat ini adalah yang diutamakan tanpa perlu bercakap perihal yang akan datang atau perkara-perkara yang telah lampau. Hal ini sesuai dengan terapi Gestalt yang berpendapat kebanyakan klien menggunakan perihal masa lampau atau perihal masa silam untuk menunjukkan atau merasionalkan dirinya pada masa sekarang. Justru itu, pengalaman dan perasaan yang dialami dirinya sekarang ini adalah lebih utama kerana ia yang menyebabkan munculnya satu-satu masalah pada diri seseorang individu. Seterusnya, konsep teori yang terdapat dalam teori Gestalt adalah perkara yang belum selesai. Hukum tutupan merupakan perkara yang diutamakan dalam psikologi Gestalt, di mana hukum ini memberi makna pada pengalaman dan yang dipersepsi. Tanpa penutupan yang sewajarnya, pengalaman yang dipersepsi itu akan mengalami pergantungan dan hal tersebut juga berkemungkinan yang menyebabkan perasaan diri manusia itu tidak dapat dilepaskan. Oleh itu, psikologi Gestalt lebih mementingkan perihal pada masa kini tanpa merujuk kepada pengalaman yang lalu dan pada masa silam agar ia tidak memberi sebarang tekanan kepada individu. Seterusnya dan yang terakhir yang saya dapat bentangkan adalah aplikasi teori dalam setting silang budaya. Kaunselor yang baik adalah kaunselor yang dapat memahami keperluan budaya dalam kehidupan kliennya. Dan hal ini adalah pendapat seorang tokoh yang terkenal, iaitu Ivy pada tahun 1990. Manakala pendapat lain mengatakan bahawa perlakuan setiap manusia tidak boleh terlepas daripada cengkaman budaya. Hal ini bersesuaian dengan teori yang dibawa oleh Gestalt kerana ia lebih bersifat humanistik dan menekankan cara pada masa kini. Penekanan masa kini membolehkan ia diaplikasikan dalam pelbagai budaya. Hal ini ditegaskan lagi dengan budaya yang terdapat dalam negara Malaysia ini adalah yang terkenal dengan pelbagai kaum, budaya dan agama. Teori Gestalt seperti permainan kerusi kosong dan teknik mimpi mampu diaplikasikan dan digunakan secara wajar di Malaysia kerana cara penyampaian dan kaedah yang digunakan tidak menyentuh adat atau isu sensitif setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadirah binti Mazlan dan nombor matrik 277678. Baiklah, saya akan menerangkan
tentang kelebihan dan kelemahan teori Gestalt. Teori Gestalt ini mempunyai kelebihannya tersendiri, iaitu teori ini adalah suatu pendekatan yang mempunyai tujuan bagi membantu klien dalam membentuk personaliti baru yang lebih baik dan bertanggungjawab terhadap dirinya. Selain itu, terapi ini memberikan penekanan terhadap penggunaan pendekatan eksistensial atau fenomenologi yang meletakkan bahawa manusia perlu mencari jalan dalam hidupnya dan bertanggungjawab pada dirinya sendiri sekiranya mahu mencapai kematangan. Maksud eksistensial menurut psikologi ialah falsafah eksistensial yang memandang manusia sebagai makhluk yang berharga dan seluruh hidupnya adalah bernilai tinggi. Melalui kesedaran manusia memperoleh kefahaman diri dan pengetahuan untuk membantunya berubah. Namun, teori Gestalt ini juga mempunyai kelemahannya juga. Antara kelemahan yang terdapat dalam mengaplikasikan teori ini ialah teori ini akan menjadikan kaunselor bercenderung untuk lebih bersifat manipulasi dan mengawal klien adalah tinggi kerana kaunselor akan banyak mengarah klien untuk melakukan sesuatu. Seterusnya, teori ini mempunyai kecenderungan untuk mengetepikan unsur logikal, kognitif dan merendahkan faktor intelektual dalam personaliti. Untuk kesimpulannya, teori Gestalt ini menekankan kesedaran di sini dan sekarang yang melibatkan keselarasan pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Di samping itu, teori ini juga turut menumpukan aspek kesedaran kendiri, pemusatan dan rasa tanggungjawab dalam diri klien. Teori Gestalt ini menekankan masa kini dalam membantu klien. Pendekatan yang bersifat sedemikian bertentangan dengan sesetengah pendekatan yang menumpukan kepada penerokaan masa lampau yang memberi kesan kepada kehidupan masa kini. Hal ini tidak bermakna pendekatan Gestalt mengabaikan masa lampau klien, tetapi penekanannya ialah bagaimana klien melihat masa lampau dari perspektif masa kini. Oleh sebab itu, pendekatan ini banyak mencabar klien kaunselor. Kaunselor perlu berhati-hati menggunakannya dengan memastikan bahawa klien sudah mencapai tahap kematangan yang sesuai dalam proses kaunseling bagi menerima cabaran dan soalan yang dikemukakan. Pendekatan teori Gestalt juga boleh diaplikasi dalam setting pelbagai budaya, tetapi kaunselor perlu cekap dan berkebolehan memahami budaya klien minoriti dan membuat modifikasi jika perlu untuk kepentingan klien. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.